Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al as-sakinah fi qulubina wal mahabbah fi nufusina wal ibtisamah fi wujuhina السعادة في بيوتنا وجعل الذكرى لا يفارقنا اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم وسوء الأسقام اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا من الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Menjunjung kasih titah duli yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Shah Al-Hajj Ibn Al-Marhum Sultan Sarafuddin Ibn Ali Shah Al-Hajj pada 4 Februari yang lalu, yang menyatakan kebimbangan baginda mengenai peningkatan isu rasuah dan penyebaran berita berunsur fitnah di kalangan masyarakat dalam negara ini. Maka untuk hari ini saya pilih tajuk rasuah yang memang pun masih dalam bab Al-Kabair. Dalam kitab Kabair ini muka 142 yang sangat sesuai, yang sangat secucuk, sangat munasabah, sangat bertepatan dengan masanya penegasan soal amal riswan fitnah ini. Dan sememangnya pun Quran menjelaskan dengan cara detail, cara perinci dan cara sah, dan cara sarih, dan juga hadis Nabi SAW dan sejarah membuktikan bahawa amal riswan satu gejala, satu wabak, satu virus yang sangat berbahaya kepada masyarakat, kepada umat. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada kalangan mereka yang mengendalikan hukuman, perintah, mentadbir, hakim dan sebagainya, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain, itu dengan jalan berdosa, padahal kamu mengetahuinya. Al-Baqarah 288. Saya amat gembira dan titah kepada dia tuanku ini kerana bahaya rasuah ini lebih berbahaya daripada virus corona, berbahaya daripada COVID-19 ini. Kerana seorang yang misal bercontoh kematian bersebab daripada virus 19 ini, insya-Allah dia telah berusaha untuk mengelaknya, untuk menjauhinya. Insya-Allah moga-moga diganjari dengan pahala syuhada, insya-Allah taala. Tetapi kematian sebagai seorang yang pemakan riswah, pemberi riswah, atau dia orang tengah atau siapa yang bersebab dengannya, lah mati yang dijanjikan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sejarah pun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang meninggal di musim wabak kerana wabak. Dalam sejarah membuktikan bahawa tahun 18 Hijrah, tahun bersama 613 Masihi, tersebarnya wabak ta'un di Syam, wilayah Syam. Dikatakan pada masa itu kematian bersebab daripada ta'un ini 25,000 orang rakyat Syam meninggal. Dan dikatakan juga dalam sejarah menunjukkan bahawa para sahabat, kibar sahabat juga yang meninggal akibat daripada wabak ta'un ini. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, Muaz bin Jabal, Syurahbil bin Hasanah, Suhail bin Amr, Yazid bin Abi Sufyan, dan Amr bin Ghailan As-Saqafi radhiyallahu anhum. InsyaAllah syurga menanti mereka, dijanjikan untuk mereka, kerana mereka meninggal dalam keadaan di musim wabak begitu, dan mereka orang saleh, orang beriman, orang muttaqin, orang mukhlasin insya-Allah taala.
Sejarah juga menyebabkan kematian orang yang mati dalam keadaan maksiat, khususnya kerana amalan risuah ini sangat tercela, sangat dikeji dan dihina sepanjang zaman. Sebagai contoh dalam sejarah Melaka misalnya Si Kitul, yang kita tahu sejarahnya, dia ini hidup di zaman Sultan Mahmud. Dikatakan beliau telah berhutang dengan Raja Mendalir. Dan Mendalir ini seorang kaya di Melaka ketika itu. Dan ada seorang lelaki yang kaya, yang hampir sama dengan dalam sejarah adalah Nina Suradewana. Bagaimana mereka tidak mengatasi bendahara yang lebih berkaya daripada mereka berdua ini. Ditakdirkan Raja Mendalir ini ada masalah sikit dengan Nina Suradewana dalam soal perniagaan mungkin. Mereka pergi berjumpa dengan Datuk Bendahara untuk menyelesaikan masalah. Tapi kerana waktu sampai malam, mereka mohon atau mereka berhenti perancangan dan kemudian mereka rancang untuk menyambung besoknya. Tetapi rupanya si Nina Suradewana ini pada malam dia berjumpa dengan Datuk Bendahara dan dia bawa sedikit hadiah berupa wang ringgit atau emas begitulah kalau tiga itu. Tentunya mempengaruhi Datuk Bendahara supaya menyebelahi pihaknya. Dan rupa-rupanya jejak Nina Suradewana ini diketahui oleh Si Kitul. Entah bagaimana dia tahu, wallahu alam, mungkin dia punya sahabat rupa dia ke atau ejen-ejen dia, wallahu alam. Dan ini peluang baik untuk dia untuk berjumpa dengan Raja Mendalir yang dia pernah hutang dengannya. Dan dia beritahu Raja Mendalir bahawa Nina Suradewana jumpa dengan Datuk Bendahara. Dan tentunya masalah soal pergaduhan mereka, pernikahan mereka. Raja Mendalir sangat beruntung kerana ada Si Kitul memberi maklumat pada dia. Dan dia marah dalam peristiwa ini. Kerana itu, hutang Si Kitul dilepaskan. Si Kitul bergembira. Hutangnya lepas. Si Kitul telah memberi rasuah dalam bentuk fitnah. Menerima rasuah dalam bentuk berita yang palsu pula. Berita fitnah pula. Ringkas ceritanya, Raja Mendalir kenal rapat dengan Khawaja Hassan. Khawaja Hassan ini pula baik dan rapat dengan Sultan Mahmud. Jadi Raja Mendalir jumpa dengan Khawaja Hassan, dia juga membawa wang atau emas atau hadiah kepada Khawaja Hassan sebagai upah supaya memberitahu kepada Sultan bahawa Datuk Bendahara sedang merancang untuk menjatuhkan kerajaan Melaka. Itulah lebih kurang ceritanya. Jadi Raja Hassan menerima rasuah itu, menerima wang itu atau emas itu daripada Raja Mendalir. Dan diberitahu kepada Sultan. Dan Sultan menerima berita palsu itu, fitnah itu, dengan terburu-buru, tanpa surprise. Dan akhirnya, sangat besar pada keluarga keluarga Datuk Bendahara dibunuh oleh Sultan. Rupanya ini soal perkataan yang pertama kerana rasuah yang bermula daripada Si Kitul. Kesahsiat dengki yang tertanam dalam jiwa dua peniaga ini, dua orang kaya ini. Dan sikap Sultan yang terburu-buru menerima berita. Semua itu menyebabkan akhirnya runtuh kerajaan Melaka. Benarlah kata Bahduri tuanku bahawa dua perkara ini, rasuah dan juga fitnah. Sebab itu jauhi daripada perkara yang kotor dan jijik ini, amal kotor ini. Sebenarnya tidak perlulah mungkin untuk didefinisikan semula soal rasuah ini bagaimana untuk apa tujuannya. Kalau kita melihat pada Kamus Dewan misalnya, dia jelas menunjukkan ruas itu istilah tumbuk rusuk, ini istilah lama. Ada pemberian untuk menumbuk rusuk istilahnya, atau menyogok atau menyuap. Begitulah lebih kurangnya. Atau dalam bahasa Melayu jelas menyebutkan sebagai penyakit masyarakat yang sangat berbahaya. Dan jelas dihukum sebagai haram hukumnya. Bukan lagi khilaf lagi.
Rasuah juga bermakna yang menghubungkan kepada yang berhajat. Yang seorang berhajat sesuatu, sama ada untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk siapa saja, dengan tujuan memberi rasuah. Dalam istilahnya panggil rashi, murtashi. Rashi itu pemberi, murtashi adalah orang yang menerima. Satu lagi orang petengah serangan itu, iaitu perantara keduanya. Ketiga-tiga ini berdosa, haram. Hadis menyebut, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal-murtashi wal-raish, yakni alladhi yamshi bainahuma. Rasulullah melaknat rashi, pemberi rasuah, murtashi, penerima rasuah, dan ar-raish, iaitu orang yang tengahnya, yang memberi, yang menerima, dan yang orang tengah. Dan dia merancang, dia pertemukan kedua pihak atau sebagainya. Dan aku tak sebut termasuk meredainya. Dia bukan pemberi, dia bukan penerima, dia bukan merancang, tapi dia meredainya. Ridha bil kufri kufrun, ridha bil zulm, begitu rasulnya. Maka jangan sekali bersebahat dengan perbuatan mungkar ini. Rasuah bukan sekadar berdosa kepada pemberi, penerima sebahagian, tapi menyebabkan masyarakat. Sebagai contoh, sebuah bangunan dibina, kemudian katakan memang ada engineer yang meluluskannya, sebab CF misalnya dapat CF, maka ada pihak-pihak tertentu yang merasa tentunya bahagian bomba misalnya ataupun untuk meluluskan itu. Jika mereka ini terima rasuah, bangunan tidak layak untuk diduduki, bangunan itu tidak kuat untuk diduduki, maka diluluskan juga dengan bayaran sekian, mereka dapat duit, dapat wang haram, kemudian bangunan itu runtuh misalnya. Bangunan itu menjadi masalah kepada umat. 40 kaki atau 30 kaki. Keuntungannya berapa banyak? Keluasannya katakan 200,000 kaki persegi. Bangunan sekian tinggi. Patutnya 60 kaki, di palingnya sekadar 50 kaki, 40 kaki atau 30 kaki. Berapa banyak untung? Dengan rasuah. Akhirnya bantu runtuh. Dan paling tak cukup. Paling tidak cukup. Siapa tanggung? Ya, orang berisuah, penerima rasuah, dan perantaraan juga. Membina sebuah taman yang seluasnya 1 hektar katakan. Tambaknya mesti kena 10 kaki. Tiba-tiba dia buat 6 kaki saja. Selainnya kena rasuah diluluskan. Esok banjir berlaku. Berapa banyak harta benda rosak kerana rasuah. Kenderaan yang sepatutnya alat ganti yang sebagainya. Tiba-tiba tak cukup kualitinya. Dan kerana rasuah diluluskan. Akhirnya kerana itu rosak. Kerana itu accident dan sebagainya. Siapa yang menanggung? Yang besarnya rasuah ini. Kalau dalam kes Melaka, bukan sekadar kenderaan rosak. Negara rosak. Negeri rosak. Umat rosak. Rakyat pun rosak. Itulah sesuai lah. Sangat. Sabda Salam. Ar-rashi wal-mutashi finnar. Pemberi dan penerima rasuah dalam neraka. Yang tadi, pemberi, penerima dan perantara juga. Allah Ta'ala. Rasulullah. Qaradawi, kalau kita baca kitab kecilnya saja, Al-Halal Haram di Islam ini, Qaradawi, bila menyebutkan bahawa rasuah, definisi rasuah di Qaradawi, rasuah itu suatu pemberian yang bernilai kepada penguasa atau petugas. Penguasa atau petugas itu memenangkan hukum untuknya dan mengalahkan pihak lawan atau mendahulukan urusan yang dia lambat sebagainya. Dalam kehakiman misalnya, untuk hakim yang menerima rasuah. Misalnya. Maka itu di antara. Ataupun untuk melewatkan program orang lain. Atau mencepat program dia kerana dia rasuah. Jadi saya tidak sebentuk wang ringgit. Mungkin dengan janji dengan jawatan. Mungkin dengan menjanjikan projek. Dan apa pasal bentuk yang berharga bernilai. Maka namanya rasuah. Kalau berujuk pada definisi SPRM pula disebutkan sebagai rasuah itu penerima atau pemberi dan penerimaan dan pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seorang individu akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu ini disebut dengan rasuah. Dia larang baik itu
memberi rasuah juga. Bagaimana tugas resmi supaya terlihat daripada wang ringgit mungkin hadiah-hadiah juga, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah semuanya. Dia akan dapat jawatan, naik pangkat sebagainya kerana rasuah. Kalau 2 minggu lepas sebut tentang naik pangkat kerana jumpa Tok Bomo. Maknanya semuanya itu dilarang. Yang Tok Bomo itu, tuan nujum itu melakukan syirik dan buat syirik. Ini dosa besar. Al-kabair belaka. Ada kait dan kaitnya semua itu. Dan kalau kita tengok tulisan Syed Hussein atas, maksudnya ada 9 dipanggil ciri-ciri rasuah. Saya ambil 2 padanya. Kata Syed Hussein atas bahawa satu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Orang percaya pada untuk dosa satu, dia tidak tunaikan dengan betul. Maka khianat. Al-khianah. Ini munafik. Kita dah baca dulu. Tanda munafik itu 3. Iza haddasa kazaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Zatumna khana. Cakap bohong. Janji mungkir. Amanah khianat. Diamanahkan sesuatu yang tugasan sebagainya. Ditolak sebagainya dengan rasuah. Dikhianati dengan rasuah. Menerima atau rasuah. Yang kedua, kita penipuan terhadap badan kerajaan, keluarga, swasta atau masyarakat umum. Itu juga. Ini 9 perkara sampai 2 saja yang berkaitan sini. Khianat pada kepercayaan dan penipuan kepada badan-badan tertentu. Itu saya usahakan atas. Ada yang menyebut dia merasum kedua dia sendiri. Ini untuk persatuan, ini untuk NGO dia, untuk politik, untuk masyarakat sebagainya. Tak kira untuk siapa pun, asal dia kategorinya, asal dia sendiri itu maka dia suah. Tidak boleh dilepaskan. Dia ni kerana untuk masyarakat, untuk dia, tapi dia suah. Tujuan untuk luar pakai miskin, tapi dia suah. Ada benda lain, bentuk lain untuk orang miskin. Ada asnaf, zakat, fuqara, masakin, amin, ada sebagainya. 8 asnaf itu. Siapa yang masuk golongan asnaf pakai miskin. Bukan ambil riswah. Atau orang kaya yang ada hak, ada harta, tolong fakir miskin. Tak tunggu zakat lagi. Jadi benda-benda gitu yang buat alasan untuk menghalalkan riswah. Menghalalkan yang haram. Makan riswah berdosa besar. Memberi riswah berdosa besar. Antara perantara dosa besar. Dan menghalalkan riswah itu hukumnya murtad. Hukumnya kafir. Allahu a'lam. Al-halal ma'ahul Allah. Al-haram ma'ahullah. Kedua itu dipanggil orang yang keluar pada agama Allah Ta'ala. Malah Peraturan Qadhi juga menyebutkan bahawa hukum melakukan rasuah untuk membebaskan seorang tahanan misalnya, seorang penagih dadah, atau seorang pencuri, perampok, atau sebagainya bersalah, dia sabit kesalahan, dia masuk penjara. Tapi kerana dia ni ramai anak yang perlu ditanggung, misalnya tambah-tambah semuanya, maka tetap tidak boleh, tidak mengharuskan dia dibebaskan daripada tahanan, daripada penjara dan sebagainya, hanya kerana tanggungjawab banyak. Kalau benar dia tanggungjawab banyak, ada agensi lain yang tolong dia. Mana kebajikan masyarakat. Dan khususnya zakat. Masyarakat sendiri. Yang kerana dia anak ramai, kerana tanggungjawab ramai, dia bebaskan daripada penjara kerana apa? Anak ramai. Walaupun makan rasuah. Apalagi yang berdarjat pula. Ukurnya orang besar, dia banyak jasa pada negara, bebaskan dia. Tidak boleh. Memang dia banyak jasa pada negara. Puluh tahun kerja negara. Tapi ada rasuah. Maka kena tahan. Maka dia kalau penjara, kena penjara. Hukum-hukum. Dan kalau begitu, dia merosakkan umat. Merosakkan negara. Ar-Rashi, pendek doa. Di sini boleh terhafal semalah. Ar-Rashi wal-murtashi finnar. La'anullah Rasulullah SAW. Ar-Rashi wal-murtashi. Ini yang pendek. Boleh hafal lah untuk sebagai bukti sebagainya. Dan al-i'anatu al-ma'siyah, ma'siyah. Ini apa ni? Kaedah fiqh lah. Tolong membuat maksiat. Bukan tolong berapa, tolong memberi jalan, peluang jumpa orang sekian-sekian. Maksiat. Seandainya jawatan dia dapat kerana rasuah, gaji dia, allowance dia sepanjang hayat itu haram. Dan dia bermakan daripada keluarganya.
Waliyazbillah. Waliyazbillah. Ingat hadis Nabi sallam, kullu lahmin nabata min haramin fannar aula bih. Mana daging yang jadi benda haram, an-nar aula bih. Api neraka selayak untuknya. Dan Quran menyebut dalam surah Maidah sebahagian disebutnya as-samma'ul kadzib akalus suhti. Ini menggambar cerita orang-orang Yahudi yang maksudnya as-samma'ul kadzib akalus suhti. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka makan segala yang haram. Akaluna lisuhti. Membaghawi menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahawa ini turun berkenaan para hakim Yahudi. Yahudi, Ka'ab bin Ashraf, yang dan semuanya lah mereka menerima rasuah dan memutuskan hukum untuk memenangkan orang yang berasuah. Untuk hakim bicara kisah tentu, maka ada pihak sebelah pihak bayar untuk hakim untuk mengalahkan lawannya. Maka sebab itu saya nak sebut mungkin berulang kali, seorang hakim yang saya kenali, hakim syar'i yang saya kenali, dia tak sebut nama insya-Allah. Dia mesti masalah. Sepanjang dia menjawab dan hakim, dia elakkan diri makan tempat awam. Kalau makan tertutup, dia tidak akan makan makanan yang disponsor atau dia bayar orang lain. Dia tanya kenapa? Dia kata, kalau saya makan, saya guna kalimah saya lah, bukan seperti adil asal. Kalau saya makan, orang sponsor, orang bayar, orang belanja, kita kedirkan orang itu jadi pesalah untuk satu hari nanti, dalam kandang bersalah, dia hakim, takut ada kecenderungan untuk tolong dia, untuk bantu dia, untuk kurangkan hukuman. Maka itulah orang yang warak. Orang yang warak. Sekarang nak makan kecil-kecil, tak boleh juga. Apalagi yang besar, menyebabkan negara, menyebabkan umat. Ini banyak kes berlaku di jabatan kerajaan dulu. Puluhan tahun dulu. Mungkin tidak berlakulah di negara kita. Mungkin berlaku di negara ataupun yang dikata pasir sebutir ke pasir dengung. Dan tidak juga berlaku juga di negeri Istanbul. Istanbul ni pasal Piramli. Dikatakan Istanbul itu adalah Istanbul, Wallahualam. Dikatakan kalau fail yang diselungguk depan meja itu, dia ikut susunan. Siapa dulu, kemudian sebagainya. Tapi kemudian naik dulu. Rupanya dia bayar duit kepada keraninya atau petugasnya lah. Gitu. Waliyahzubillah. Kalau berlaku begitu. Ini zaman dulu-dulu. Zaman-zaman penjajah. Ada pasca penjajah. Sekarang saya fikir tidak berlaku lagi kerana orang dah faham agama. Satu cerita yang agak saya nak ceritakan ringkas untuk mudah dipahami. Satu peristiwa di mana ketika saya pergi tempat, tak mahu sebut juga di mana, sedang minum di sebuah kedai kecil, datang seorang setengah umur, tanya, "Encik nak beli tanah?" Saya beritahu dia, "Tidak, saya datang nak menyilas sekolah." Okey, tak apa. Dia pergi minum sebelah. Dia datang balik semula. "Encik nak beli tanah?" Saya jawab, "Tidak." Murah dia. Sebelah, dekat sebelah kedai ni. 3 ekar. 45,000. Saya tanya lagi, apa yang ada? Dah tanam penuh petai dan durian. Tanya dia lagi, ada geran? Spontan dia jawab, hulu aja. Itu kalimah hulunya. Maknanya kawasan itu, kampung itu, daerah itu mudah merasuah pejabat yang berkenaan. Maaf tidak sebut tempat, tapi pun kes-kes yang lama. Jadi seolah-olah rasa ni perkara biasa, telah membudaya. Kalau tengok dalam cerita kartun ni, kartun ni tanya kartun apa nama Pak Main itu. Kerana dia ajak nak belanja nasi lemak. Sikit aja. Tapi ada sebut, kenapa rasuah itu menyebabkan senjata api masuk. Ada dijual dengan mudah. Dadah masuk atau lepas. Pengganas. Dan macam-macam boleh berlaku kerana rasuah. Maka sebab itulah
Nabi SAW menyebutkan, bersabda, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-nar awla bih. Tak syurga dah daging ini tumbuh daripada benda haram, tapi neraka selainnya. Yang seperti tadi, kul lahmin nabata min haram fa awla bih. Pastinya kerana rasuah ini negara akan hancur seperti mana berlaku di Melaka. Hari ini pun boleh berlaku. Bila pun boleh berlaku kerana pegawai, kerana pemimpin, kerana apa saja yang melakukan rasuah ini. Di perniagaan, korporat, pegawai kerajaan dan sebagainya. Yang kedua itu tidak ada keberatan dalam hidup. Yang seluruhnya masyarakat akan pentingkan diri sendiri. Yang penting kaya sendiri. Natijahnya adalah hasil kerja tidak berkualiti lagi. Sebab jambatan sepatutnya 500,000 sebuah jambatan menyeberang sebuah batang sungai katakan. Dengan rasuah punya pasal, daripada 500,000, sana 10%, 20%, 10%, tinggal 200,000. 200,000 itulah yang buat jambatan. Sepatutnya tahan 1000 tahun, 10 tahun dah retak. 1 tahun dah retak kerana tidak berkualiti. Sebab pihak-pihak kontrak tu nak siapkan juga jambatan itu. Dah perjanjian. Dengan nilai 500,000. Katakanlah. Tapi dia buat 100,000. 300 dengan rasuah. Itu merosakkan. Kuas pengurutan semakin besar. Sepatutnya 1 juta. Kerana rasuah menjadi 2 juta. Komisen banyak sangat. Kita sentiasa berdoa. Dalam hidup ini, Rabbi. Qul Rabbi adkhilni mudkhal sidqin. Wa akhrijni mukhraj sidqin. Waj'alni min ladunka sultan nasira. Saya teringat, tadi terbaca tulisan Prof. Kamal Hassan, Profesor Emeritus Tan Sri Muhammad Kamal, Dr. Ahmad Kamal Hassan. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad Kamal Hassan dalam satu tulisan dia tentang rasuah. Saya tak baca semua sebagian, yang bagian akhir sekali. Cantik kata-kata ini. Apa yang disangka sebagai keuntungan, falah, merupanya menjadi kerugian, khusran. Yang disangkanya kejayaan, fauz menjadi kekalahan atau fasyal. Yang disangka sebagai kekuatan, quwwah, izzah, sebenarnya menjadi kehinaan, zillah. Yang disangka sebagai penyatuan, ittihad akan menjadi perpecahan, iftiraq. Disangka sebagai aset bangsa atau parti atau sebagainya, tapi sebenarnya menjadi laknat. Puncanya rasuah. Maka sebab itu diulangi lagi, tegaskan lagi bahawa kita mengharapkan ucapan titah duli tuanku Selangor ini dipegang teguh. Jauhi rasuah. Jauhi rasuah. Jauhi membuat berita-berita fitnah. InsyaAllah negara kita, negeri ini diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya asas ucapan itu, titahnya itu daripada Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lakukan hadza, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.